Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bicara kita berkenaan dengan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia suka. Dalam hidup ini, apa yang kita suka? Siapa yang kita suka? Kita cintalah, kita sayanglah kepada Nabi kita SAW. Dan kita buat sambutan maulid Nabi SAW. Dalam hidup manusia ni, orang yang meninggal, mereka tak akan sambut hari kelahiran dia. Selalunya orang yang mati, dia akan sambut hari kematian dia. Orang akan ingat kematian dia bila. Tapi Nabi SAW ni kekasih kita beza. Dia dah mati 1442 tahun dah, kan? Tapi orang ingat hari kelahiran dia. Itu pelik. Pelik, tuan-tuan. Kalau Mao Zedong mati, disebut hari kematian Mao Zedong, hari kematian Lenin, hari kematian Stalin. Tapi Nabi hari kelahiran dia. Sedangkan dia dah mati lama dah, 1442 tahun dulu. Tuan-tuan kena ingat, Nabi hidup 63 tahun. Dia berada di alam barzah 1400 tahun. Panjang alam barzah ni. Sebab tu kita mungkin hidup dalam 60 tahun, 70 tahun. Alam barzah kita tak tahu berapa ribu tahun. Hebatnya alam barzah ni kan. Sebab tu hidup kita di dunia ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi ni apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad itu, Muhammad rahmat sekalian alam. Rahmat macam mana? Rahmat kita semua ni Islam, dan rahmatnya Nabi kita semua boleh masuk syurga. Yang tu yang paling seronok, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, macam mana kita nak kenal Nabi, nak sayang Nabi? Pertama, kita kena kenal Nabi SAW. Nabi tu kena kenal. Saya kontrol lah, cakap bahasa surat sikit lah. 5 minit lah, lepas tu tak boleh kontrol, tuan-tuan. Tak boleh dah keluar bahasa utara. Mula-mula kenal, lepas tu kenal. Kan? Okey lah, yang tuan-tuan faham, okey lah. Kita kenal Nabi SAW. Nabi apa? Nama Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan, Abdul Muttalib bukan Abu Talib. Abu Talib tu dah apa nama bapak saudara dia. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Luay. Luay bin Fihir. Fihir bin Ghalib. Ghalib bin Malik. Malik bin Nudar. Nudar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku lupa dah. Bin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kinanah bin tak keluar. Bukan. Bin Allah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Sampai dekat Adnan ni tak ada khilaf. Memang sepakat ulama. Tapi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam ada khilaf. Jadi boleh ingatlah tuan-tuan, apa nama? Salah silah Nabi SAW. Boleh ingat ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi ni sampai salah silah orang ingat. Kita ni, saya Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Bijot. Bijot aku tak ingat dah. Sampai dekat tu aja. Sampai Siam, saya Siam keturunan yang ketujuh. Maksud dia ketujuh ni perut hijau lah. Yang ni perut biru. Saya perut hijau. Siam. Sampai dekat yang ketujuh ni tak Islam. Teknik saya. Sampai Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Haji Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Bukan Islam ni. Lepas Tok Mengketi Bijot. Tak Islam. Tapi alhamdulillah lepas Tok Mengketi masuk Islam nama Abdul Rahman. Maka nama saya Abdullah Khairi. Alhamdulillah. Kalaulah yang Tok Mengketi ni tak masuk Islam, nama saya apa? Songsak Predik. Adik-beradik bosak-bosana yang main badminton. Tapi kerana Nabi Muhammad, alhamdulillah nenek saya Tuhan buka hidayah masuk Islam. Kalau tidak, kalau tak Islam saya tak tahulah. Mungkin saya datang pagi ni bukan pakai jubah. Tahu tak pakai apa? Pakai kain yang oranye tu. Pusing-pusing, lepas tu ada 3 line. Lepas tu ada titik 3. Tok Sami, tuan-tuan. Tapi kerana rahmatnya Nabi SAW, saya Islam.
Sebab tu kita mengenal Nabi SAW. Sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya Nabi ni contoh ikutan, tak ada yang lain lah. Tuan-tuan kalau tengok Nabi, tak pernah ada orang tuan-tuan menceritakan Nabi ni satu-satu. Orang tu satu-satu. Tapi Nabi, kalau tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi, dia boleh cerita rambut Nabi macam mana, dada Nabi macam mana, tangan Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, kan? Alis mata Nabi, kening Nabi, pipi Nabi, senyuman Nabi, gigi Nabi, kaki Nabi, jalan Nabi. Mana ada orang macam tu? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kenal bini kita, tuan-tuan boleh cerita tak? Tak ada. Tuan-tuan tak boleh cerita sampai macam tu. Tapi Nabi ni boleh dicerita dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, satu persatu. Perwatakan Nabi, hebatnya. Kita kenal Nabi tak? Kita kenal dengan membaca daripada riwayat para sahabat cerita. Sebab tu sahabat sayang Nabi berbeza dengan kita. Kita sayang Nabi bila maulud Nabi, semua sambut maulud Nabi. Habis, lupa. Kemudian buat apa? Lepas maulud Nabi, masuk pula lepas maulud depa Ma'al Hijrah, lepas Ma'al Hijrah maulud Nabi, lepas maulud Nabi Muharram pula Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj datang Ramadan, pakai ingatlah. Kerana Ramadan pun ingat kerana pakai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Kita ingat ni pada certain waktu tertentu. Dan Nabi ni tuan-tuan lahir masa tu tak ada tahun, diberi mengikut tahun yang ditetapkan situasi yang berlaku. Contohnya Nabi lahir disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah. Kerana apa? Tak ada tahun lagi. Sebab tahun Islam ni tuan-tuan ditetapkan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Sayang Nabi, sayang sungguh. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ialah bapa mertua Nabi bila Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Sayang bapa mertua Nabi, sayang sungguh. Sehingga kan tuan-tuan, bila berlaku peristiwa hijrah, tuan-tuan ingat kan? Bila Sayyidina Abu Bakar mendapat pergabaran, malam tu kita kena hijrah. Maka mereka pergi ke Jabal Thur, Tha Alif Waw Ra, Thur. Sampai di Jabal Thur tu, kalau tuan-tuan tengok, bonggol unta, macam bonggol unta. Naik atas tu 3 jam. Nabi tuan-tuan bersama Sayyidina Abu Bakar naik 3 jam. Saya pernah bawa jamaah lah, alhamdulillah 3 jam. Setakat ni tak pernah naik lagi. 3 jam. Jabal Nur memang saya naik. Jabal Thur ni tinggi. Ada jamaah saya pernah tahun lepas, dia naik, anak muda umur 26 dengan isteri dia, sampai di atas. Kemudian telefon saya, "Ustaz, kami dah sampai Jabal Thur." Saya kata, "Alhamdulillah." "Ustaz, ada tak helikopter?" Tak boleh nak turun, tuan-tuan. Punya dahsyatnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi, bersama Nabi naik Jabal Thur. Tuan-tuan tengok peristiwa bagaimana sayang Nabi. Kita beza sayang Nabi. Nak masuk Gua Sur tu, dia masuk dulu, cek dulu. Kalau saya lah dengan Nabi, kalau saya dengan Dr. Izhar kan, saya akan kata apa? "Doktor, masuk dulu." Kalaulah saya dengan Nabi, saya kata apa? "Ya Rasulullah, masuk dulu." Sebab dia dipelihara oleh Allah, jamin kan, binatang takkan sengat dia, kan, iblis takkan ganggu dia, sebab dia ni Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi, dia masuk dulu, cek dulu. Takut-takut ada binatang berbisa, cek dulu, kemudian masuk. "Ya Rasulullah, sila masuk." Nabi masuk, gua dalam keadaan gelap, Nabi masuk, Nabi tidur atas reba Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua dia. Kita sayang-sayang menantu kita, agak-agak, tuan-tuan boleh tak bagi menantu tidur atas reba bapa mertua? Saya ada menantu tuan-tuan 3 orang, tapi saya tak sanggup menantu saya tidur atas reba saya. Sebab menantu saya mamak, bulu banyak. Aku tak mana. Tapi Nabi ni tuan-tuan tidur atas reba bapa mertua. Allahu Akbar. Bila tidur tuan-tuan dalam keadaan gelap suasana tu, ada binatang berbisa dikisahkan. Kan keluar, Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi, dia letakkan jari dia ataupun kaki dia, disengat. Bila sengat tuan-tuan, yang lain dia boleh tahan. Sakit dia boleh tahan, tapi apa yang tak boleh tahan? Air mata. Air mata tak boleh tahan, berlinang air mata yang kemudian melalui pipi dia jatuh atas pipi Nabi. Nabi jaga. "Wahai Abu Bakar, ni air apa ni?" "Ya Rasulullah, ada binatang berbisa, dia nak takut gigit engkau. Aku tahan dengan kaki aku, dia gigit kaki aku. Aku boleh tahan sakit, tapi aku tak boleh tahan air mata aku jatuh atas pipi engkau. Maafkan aku ya Rasulullah." Nabi tanya, "Kenapa engkau menangis?" "Aku tahan ni sakit ni. Aku takut binatang tu gigit engkau." "Kerana aku sayang." Pula kan? Tak payah. SOP, apa, kita tangguh.
Saya esok ada program juga Maulid Nabi. Dibatalkan. Kerana di utara sekarang ni, kes batalkan. Nak patah balik. Patah balik modal tak ada tuan-tuan. Jam. Kan? Datang dah. Semalam forum dengan Dr. Izzar dengan Dr. Azlin di IPD Putrajaya. Ramai orang tuan-tuan. Dah tak jadi SOP, terlalu ramai. Kita pun takut bila KKM datang ataupun polis kena tangkap kami. Tapi kan? Takut. Tapi dah polis lah tu. IPD polis, takut polis tangkap pula polis. Nak beritahu ramai sungguh. Tapi alhamdulillah fikir, Aspalah ni buat. Saya dapat dah mesej. Pulau Pinang bawah anjuran APPKN dibatalkan kerana takut COVID ni. Dan satu sekolah tuan-tuan, semua budak kena swab. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan, anak saya kena swab, dia pergi pakai tu kan, duduk tengah berdiri ni, masuk tu mengalir air mata, tarik benda tu jatuh, lepas tu kena ambil, kena swab pula. Anak saya kata, ish, aku nak maki. Dia kata punya sakitnya nak buat swab tu. Allah, di utara satu sekolah, budak-budak rendah, sekolah Pematang Janggus, kerana seorang exco pergi ke Sabah, balik isteri dia tak pergi dengan isteri-isteri dia, semua kena dalam masalah COVID ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan cinta Nabi datang juga. Saya nak tanyalah, betulkah tuan-tuan ni ahli khariah Masjid Al-Falah? Cuba angkat tangan tengok. Siapa sini orang luar? Orang luar ramai lagi Datuk Seri. Orang Masjid Al-Falah semua lena apa? Menjah ramai kan. Kita buat program, tak mau datang, itu kita pening. Orang luar datang. Yang luar ni kalau dia bawa COVID, orang luar ni lah, bukan Masjid Al-Falah. Sebab itu tuan-tuan, cinta Nabi, sayang Nabi berbeza dengan kita. Kita hanya certain waktu. Tapi para sahabat, satu lagi saya cerita sebelum saya bagi kepada Dr. Izzar. Seorang sahabat Nabi, walaupun riwayat ni ada orang kata tidak sahih, tapi yang ni riwayat secara azan Bilal sekarang ini ambil daripada sanad Bilal bin Rabah. Cara azan dia berbeza. Allah. Madinah ni mengikut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, bila Nabi mati, dia tak azan dululah. Tengok kasut dia datang masjid, tengok kasut dia, rindu. Girlfriend kita, rindu. Siapa yang pernah bercinta? Datuk pernah tu? Tak pernah? Datuk nikah, kena tangkap basah apa? Tajam lawak Datuk. Kami boleh melawak pula kawan-kawan. Saya pernah bercinta tuan-tuan, tahulah, tengok bas yang dia naik teringat bakal bini. Sampai macam tu tuan-tuan. Rindunya Saidina Bilal, bila rindu Nabi, dia azan dia tak boleh sebut. Sanggup dia apa? Pindah duduk di Damsyik mengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu hari dia bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kamu lama tak jumpa aku, kamu tak rindu aku kah? Bilal balik. Masa tu dikatakan zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu cerita sahabat kepada sahabat, bukan daripada hadis Nabi. Ni sahabat kepada sahabat. Ada orang pertikai. Ni sahabat cerita macam saya dengan ustaz. Sahabat ni cerita sebab dia kenal ustaz. Dia cerita sebab dia pergi Madinah. Ketika itu dalam kisah kata waktu Zuhur. Tuan-tuan, bila waktu Zuhur, Saidina Umar tengok-tengok Bilal. Terus dia pergi terpa kat Bilal, lama tak dengar azan kamu. Sekarang dah masuk waktu Zuhur. Naiklah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tengok lebih kurang macam ni lah Masjid Madinah. Dengan bau dia pun lebih kurang lah. Tapi tuan-tuan kena tengok, ini mihrab. Katalah ini mihrab Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, di belakang dia ada satu tiang. Tuan-tuan akan tengok ada tanda bulat. Tiang tu tulis, hadhihi sutunah mukhallaqah. Itu ialah tiang batang kurma yang sayang Nabi. Kita banyak tak tahu. Sebelah dia ialah membar Nabi. Min membari ila baiti, min baiti ila membari, raudatun min riyadil jannah. Daripada rumahku ke membarku ialah taman syurga. Itulah taman syurga. Belakang sikit, tuan-tuan tengok ada pelantar. Pelantar itulah pelantar Bilal bin Rabah. Sampai sekarang, muazzin semua azan di situ. Bilal kata apa? Wahai Umar, aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Apa kata Umar? Naiklah, lama tak dengar. Bila kata macam tu, datang dua cucu Nabi, Hasan dan Husin. Sebelah Hasan, sebelah Husin pegang tangan Bilal, tarik. Pakcik Bilal, lama tak dengar suara, azanlah. Hasan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bagaimana cerita riwayat Hasan ni daripada atas sampai ke pusat sebiji macam Nabi.
mulut dia, telinga dia, percakapan dia, semua bentuk dia tengok-tengok macam Nabi berbicara. Tuan-tuan, kita kalau sayang girlfriend, tengok basikal pun rindu. Ni tengok macam muka Nabi, rasa macam mana? Allah teringat Nabi. Tengok Husain daripada pusat ke bawah macam Nabi. Cara jalan, lenggok dia, semua watak macam Nabi. Dia tengok-tengok dua cucunda Nabi, tarik tangan. Pakcik Bilal azan macam Nabi suruh. Terus dia naik. Bila naik tuan-tuan, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurang macam itulah. Semua ni bila dengar Bilal sebut Allahu Akbar, apa yang berlaku? Nostalgia. Memori dengan Nabi terkenang balik. Perwatakan Nabi terkenang balik. Wajah Nabi terkenang balik. Apa yang beliau buat bila terkenang? Kita kalau kenang isteri kita meninggal macam mana? Berinang air mata. Kalau terkenang mak kita meninggal macam mana? Terkenang, berlinang air mata. Sahabat ni bila dengar azan tu, semua menangis. Siapa yang paling hebat menangis? Saidina Umar. Saidina Umar ni tuan-tuan, ni lurah ini nampak kerana apa? Selalu menangis. Kita lurah juga menangis tengok gambar Hindustan. Tu pun rasa jamin syurga dah. Ni lurah ni kerana selalu menangis. Allahu Akbar. Dia sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah dengar suara Bilal lari ni. Mereka ingat apa? Macam Nabi masih hidup, tuan-tuan. Lari ni semua duduk, semua dengar. Bilal sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad. Mula-mula dia sebut asyhadu an la ilallah, tak ada apa. Bila dia sebut asyhadu anna Muhammad, tak boleh nak sebut. Bilal teresak-esak jatuh sehingga pengsan. Dalam riwayat kata pengsan, Saidina Umar naik. Bilal, habiskan. Bilal terjaga, terus dia asyhadu anna Muhammad, nak sebut tak boleh. Bila menggigil jatuh pengsan, Umar kata, Bilal, habiskan. Dia jaga-jaga, dia kata apa? Macam mana aku nak habiskan Muhammad Rasulullah? Ketika aku nak sebut Muhammad Rasulullah, aku nampak daripada hujung rumah Nabi macam Nabi keluar untuk masuk ke dalam raudah, menanti untuk solat bersama-sama. Nabi dah tak ada. Umar, aku sayang Nabi ya Umar. Allah. Kita sebut Nabi tak ada apa. Tak ada perasaan. Tak ada cinta. Kalau tak ada Nabi, kita tak ada ni Islam di Masjid Al-Falah. Tak ada masjid pun. Tapi alhamdulillah kerana Nabi, Allah, alhamdulillah, rahmat kita tuan-tuan, jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat sayang Nabi. Sebab tu yang pertama, kenal Nabi, sayang Nabi, kita lahir dalam hati kita. Itu round pertamalah. Nanti kita panjang sikit round kedua. Saya tak mau panjang-panjang, saya serah pada Datuk Dr. Izhar untuk seterusnya, sebab kita dua orang yang tak ada moderator. Jadi silakan Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat saya, kekanda saya Ustaz Al-Khairi, Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, bila bercakap tentang Nabi, tidak ada orang yang boleh tahan kesedihan. Saya bila Ustaz Al-Khairi bercakap tentang Bilal bin Rabah, saya dapat ingat ketika Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia mengajar tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam masjid. Semua orang menangis, tuan-tuan. Tambahan pula, tuan-tuan, ini waktu duha. Kalau saya di Madinah, waktu duha ni saya ada kat Masjid Nabawi. Saya akan duduk kat belakang. Saya akan tengok ketenangan, tengok orang tengah bersihkan Masjid Nabawi. Bau dia sama macam Masjid Falah, tuan-tuan. Sebab hati kita teringat. Maka betul lah bila orang duk nyanyi, orang duk sebut dalam syair, laukana bainanal habib, kalaulah Nabi tu ada dengan kita, tuan-tuan, ladanal qasi wal qarib, yang jauh yang dekat pakat duk lari semua, tuan-tuan. Nak apa? Bukan dia orang datang nak apa, tuan-tuan. Dia orang datang taliban qurbal habib, nak datang dekat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, kalau musim umrah ni bulan 11, bulan 12, kami patut ke Mekah, tuan-tuan.
Tuan-tuan duduk tengok kubur Nabi, makam Nabi pun hati dah tenang, tak payah nak berebut, tengok pun tenang dah tuan-tuan. Itu sebabnya bila kita ingat Nabi Muhammad SAW, satu anugerah yang tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata tuan-tuan. Itu sebab bila Ustaz Allah Khairi bagi tahu hari ni nak bercakap tentang Nabi, saya kata memang nak cakap tentang Nabi. Saya sampai mimpi tuan-tuan 2, 3, 4 kali. Bila sebut baru ni menteri kata insya-Allah di Arab Saudi akan buka. Tuan-tuan happy tuan-tuan, happy. Kata ya Allah dapat pergi dah aku bulan 11, bulan 12 dapat tengok kubur Nabi pun tak apa, sat pun tak apa dah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, bila Ustaz Allah cakap tentang Nabi, kita cakap kita sayang Nabi, apa bukti kita sayang Nabi? Apa bukti tuan-tuan? Sedangkan Nabi SAW disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran, baca Quran itulah Nabi SAW. Tuan-tuan, antara akhlak Nabi, Nabi kata apa? Wabil walidaini ihsana, buat baiklah dengan mak bapak. Nabi tak ada mak bapak tuan-tuan. Nabi tak tengok pun ayah dia. Nabi tak sempat nak berkhidmat untuk mak dia, tapi Nabi SAW sangat menghormati kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, sampai anak muda datang nak pergi perang tuan-tuan, nak pergi perang, Nabi SAW tak izinkan, sehingga budak tu minta izin dengan mak bapak dia. Budak tu buat nangis mak bapak dia sebab dia nak pergi perang juga. Nabi suruh balik, gembirakan hati mereka kama abkaitahuma, gembirakan hati mereka seperti mana kau menangiskan mereka. Allahu Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada mak bapak, jagalah mak bapak tuan-tuan. Saya masih ada mak, Ustaz Allah masih ada ayah. Kami kehilangan pasangan. Ustaz Allah kehilangan ibu, saya kehilangan ayah. Tuan-tuan, percayalah, yang muda-muda ni ada mak bapak, jagalah mak bapak. Selagi mampu telefonlah tuan-tuan. Sebab itu akhlak Nabi. Macam mana kita boleh buat suatu perkara yang Nabi tak suka, yang Nabi benci? Antaranya Nabi tak suka kita mengabaikan kedua ibu bapa. Itu sebabnya Allah dah bagi tahu awal-awal, wabil walidaini ihsana, buat baiklah dengan mak bapak. Tuan-tuan bayangkanlah kalau Nabi SAW dapat jumpa ibu dia, apa yang Nabi akan buat? Saya rasa lebih daripada segala-galanya. Tapi Allah tak bagi tuan-tuan. Allah nak tunjuk tu, Nabi tak ada ayah, Nabi tak ada ibu, tak dapat kasih sayang ayah, tak dapat kasih sayang ibu, tapi Nabi sangat menghormati kedua ibu bapa. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Nabi menghargai bila kita ada mak bapak. Itu sebabnya tuan-tuan, ada masa buatlah yang terbaik. Saya tuan-tuan, saya selalu bila baca dalam hadis Nabi kata, tengok ibu kamu tu mata takkan disentuh di api neraka. Antara mata yang tak disentuh di api neraka, la tamassuhumun nar, antaranya tengok mak bapak. Saya letak depan, saya letak gambar mak saya. Orang kata, oh letak gambar mak, tak letak gambar isteri. Saya kata tak apa, ada nombor 2 isteri saya. Mak saya ada tuan-tuan. Saya ajak mak duduk dengan saya. Mak biasalah dia nak duduk dengan anak perempuan, tak apa saya bagi dia duduk dengan anak perempuan. Saya pergi, kalau saya pergi jumpa tuan-tuan, saya akan peluk mak saya. Macam mana dia peluk saya masa kecil, begitulah saya peluk dia. Saya peluk, cium. Tuan-tuan, itulah ibu yang ada, yang tidak akan boleh ganti lagi tuan-tuan. Isteri boleh ganti, suami boleh ganti tuan-tuan, tapi ibu kalau dah tak ada, takkan jumpa tuan-tuan. Ayah takkan jumpa tuan-tuan. Saya cakap pada orang baru kemarin, dia kata saya ada ayah tapi tak pernah peluk lagi ustaz. Tuan-tuan, pergilah peluk. Saya dah dapat rasa tuan-tuan kehilangan ayah. Ayah saya tuan-tuan, saya ingat lagi hari Ahad, saya masa tu dekat Kuala Lumpur sebab dia minat satu benda, saya nak tengah beli barang ni sebab nak jumpa, asal janji nak jumpa pada hari tersebut. Tapi nak jadikan cerita tuan-tuan, adik saya perempuan tu tak dapat sebab suami dia tu ada kursus. Kami pakat adik-beradik ni nak jumpa ayah ni dekat Melaka. Dia kahwin dengan orang Melaka. Ayah telefon, petang tu telefon, sembang dengan dia. Elok saya.
Papa sihat. Bila Jah nak balik? Ni nak balik ni, tapi tak jadi hari ni sebab minggu depan depa semua nak kumpul minggu depan. Okeylah, papa tunggu. Papa nak balik dah ni. Dia sebut perkataan papa nak balik dah. Tapi kita anak tak perasan, tuan-tuan. Papa nak balik dah. Tapi papa tunggulah nah. Balik tau. Papa tunggu ni. Papa tunggu. Betul, tuan-tuan. Kita happy belilah hadiah untuk dia ni, nak balik ni minggu depan ni. Asalnya hari ni tapi terpaksa batal, kena tunda minggu depan sebab nak bagi semua adik-beradik ada. 11 orang. Tuan-tuan, pukul 11 malam saya balik, saya tengah baca buku ni. Pukul 11 lebih, adik saya telefon, cepat bangun, pak balik. Papa kena heart attack. Tuan-tuan, 12.30 meninggal dunia. Tuan-tuan, kalaulah saya dapat dari ayah saya, tuan-tuan, saya kepeluk dia, tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW cakap. Kalaulah Nabi ada, tuan-tuan, kita akan buat apa pada Nabi? Itu sebabnya peliharalah apa yang Allah dah bagi, tuan-tuan, ibu bapa kita. Jagalah mak ayah kita, tuan-tuan. Masa dia ada, inilah sunnah Nabi. Kalau mak ayah kita tak boleh jaga, macam mana kita nak jaga negara? Macam mana kita nak melahirkan generasi akan datang? Itu sebabnya, itulah benda yang Nabi SAW ajar. Antara akhlak, jagalah kedua ibu bapa. Sebab mereka tidak akan kembali setelah mereka pergi, tuan-tuan. Nombor 2, kalau betul kita sayang Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW sangat mencintai masjid. Alhamdulillah, yang datang ni semua orang sayang masjid. Bagaimana kita kat luar sana, kawan-kawan kita kat luar sana, supermarket dia orang boleh pergi, pasar malam dia orang boleh pergi, kedai-kedai makan dia pun boleh pergi, tapi bagaimana nak ada sedikit masa nak solat berjemaah dekat masjid? Tuan-tuan, sedih, tuan-tuan. Kita di Malaysia ni lebih 19,000 masjid dan surau Jumaat. 19,000, tak kurang. Masjid Jumaat dan juga surau Jumaat. Tak masuk surau lain, tak masuk surau tak ada Jumaat, tak masuk surau KRNR, tak masuk surau Petronas. Tuan-tuan, 19,000. Berapa ramai orang datang, tuan-tuan? Subuhnya berapa ramai? Masjid Al-Falah ni, tuan-tuan, boleh tak kalau subuh sampai keluar? Kalau kita boleh buat, tuan-tuan, semua masjid macam surau Masjid Al-Falah, nescaya saya yakin, tuan-tuan, anak-anak bangsa kita akan jadi generasi yang hebat. Nabi SAW sebut dalam Al-Quran pun ada sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang hebat, orang yang boleh menghidupkan rumah Allah. Berapa ramai, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin datanglah masjid. Bila pemimpin datang, impak dia besar. Itu sebab Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah. Nabi sakit pun Nabi datang, tapi Nabi minta Abu Bakar, ammim bina, jadilah imam kepada kita. Nabi duduk belakang Abu Bakar solat subuh, tuan-tuan. Di situlah ulama bincang, antara tanda-tanda menunjukkan bahawa Nabi redha Abu Bakar pengganti ba'da wafatih, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kita bagaimana? Pemimpin macam mana? Datanglah masjid, tuan-tuan. Ni rekod ni semua ada. Saya seru barilah semua pemimpin YB, penuhkan masjid-masjid yang ada. Nak jumpa di masjid, nak biar berada di surau dan masjid. Biar kita ini dikenali oleh man fis sama'i wal ard. Orang yang di langit kenal, orang yang di bawah langit pun kenal, tuan-tuan. Itu je pemimpin. Nabi tak pernah. Itu sebabnya saya teringat Tok Guru ni Aziz Nikmat, tuan-tuan. Dia cerita depan semua artis-artis. Dia kata dia tinggal solat tahajud hanya 4 ke 5 kali saja, tak lebih daripada 5 kali. Itu pun ada sebab. Tuan-tuan, hebatnya. Itu pemimpin yang boleh jadi contoh. Tak pernah tinggal. Kecuali beberapa kali, tuan-tuan. Itu antara sebab Abang Norman Hakim terkesan hantar anak hafaz Quran. Alhamdulillah, anak hafaz Quran hari ni, sekarang ni dia nak jadikan anak dia tu biar belajar sains juga, hafal Quran, dan suatu hari nanti masuk ke universiti yang belajar sains. Jadi Quran dan sains digabungkan sekali, tuan-tuan. Itu sebabnya muslimin muslimat, hebatnya Al-Quran, hebatnya masjid, kita tak dapat tandingi
apa yang Nabi SAW tunjulkan. Yang ketiga, yang terakhir yang saya nak kongsikan tuan-tuan, Nabi SAW antara akhlaknya, kana aksarun nas du'a ila Rasulillah, manusia yang paling banyak berdoa pada Allah adalah Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kita sekarang diduga, tuan-tuan, diduga kita dalam wave yang ketiga COVID-19. Kalau tak jaga-jaga silap akhir bulan boleh kena PKP balik, tuan-tuan. Tak ada orang yang tak takut, semua orang takut. Yang kerja swasta takut, yang kerja kerajaan takut, yang saya pensyarah di universiti takut, semua orang takut, tuan-tuan. Kita nak buat apa lah sekarang? Nak bergantung dengan pemimpin, pemimpin pun dia pun tak tahu lah sekarang ni. Nak bergantung dengan doktor-doktor, doktor pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Nak bergantung dengan MKN, MKN pun dah tak tahu dah. Meeting dan terus meeting, cari jalan penyelesaian. Tuan-tuan, nak bergantung dengan siapa? Dawu mardakum bisadaqat. Nabi SAW pesan, ubatilah penyakit-penyakit ini dengan perbanyakkan sedekah. Sedekah tak payah datang Masjid Al-Falah, masuk je tabung yang ada. Sedekah, ya Allah, aku masukkan duit dalam tabung ini, ya Allah, kau tolonglah pelihara keluarga aku daripada COVID-19. Cukuplah, tuan-tuan. Bukan benda payah. Jumpa orang susah, ambil sikit. Makcik, ambillah, doakan saya, keluarga saya selamat daripada COVID-19. Tuan-tuan, saya dengan Ustaz Allah, Ustaz-Ustaz lagilah terdedah, tuan-tuan. Orang, kita walaupun SOP macam ni, orang tetap nak salam. Bila saya tanya jangan salam, tak boleh salam, ni COVID. Tak apa Ustaz, COVID tak empi kat Ustaz-Ustaz pula dah. Susah hati kita dibuatnya, tuan-tuan. Serba salah. Tapi Nabi Muhammad, tuan-tuan, dia dah bagi tahu pada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Baca dalam suar min hayatis sahabah. Baca dalam kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, alimkan anak ini dalam agama Islam. Dan dia dikenali oleh ulama tafsir sebagai bahrun fit tafsir, sebagai ulama yang alim dalam ilmu tafsir, sahabat yang alim dalam ilmu tafsir. Umur 15 tahun dah ada dalam muzakarah fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, tuan-tuan, masa dia meninggal, orang letakkan dalam yang lahat, terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan yang kau cari selama ini. Allah dengar suara. Siapa baca? Tak ada orang tahu, tuan-tuan. Sahabat bakat duk kelung, kenal, dengar tak suara tadi? Dengar. Siapa yang baca? Tak ada tahu siapa yang baca, tuan-tuan. Seorang sahabat yang ada karamahnya. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, wa izasta'anta fasta'in billah. Nak minta apa-apa, mintalah dengan Allah. Dah tak boleh buat apa dah kita, tuan-tuan. Sekarang ni tanggungjawab kita, mintalah dengan Allah. Itu yang Nabi ajar. Kalau betul kita ini sayang Nabi, mari kita sama-sama pakat berdoa pada Allah Ta'ala. Selain kita jaga SOP, selain kita buat segala yang disuruh oleh kerajaan, oleh MKN, tuan-tuan, banyakkanlah berdoa. Nak keluar rumah, berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku daripada COVID. Ya Allah, selamatlah keluarga aku daripada COVID. Tuan-tuan, Allah saja yang dapat membantu kita. Sebab apa? Sebab Allah yang menghantar makhluk yang bernama COVID. Kita makhluk, COVID itu makhluk. Allah yang boleh menghalang kerana huwal khaliq, kerana Allah itu pencipta. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Sedikit huraian tentang bagaimana lahir cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sambung sikit. Dia tak mau tangguh-tangguh terus. Saya sambung. Bagaimana kita nak sayang Nabi? Nabi dah tak ada. Kan? Ingat tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat, dia sayang kat Nabi. Maka dia berselawat. Maka kita sayang Nabi macam mana? Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu biha 'ashra. Kita selawat dekat Nabi sebab Nabi dah tak ada. Kalau tuan-tuan selalu pergi, tuan-tuan pergi Madinah, saya setahun 4 kali.
Sama Dr. Izzah dia ambil bulan 12 dengan cuti sekolah. Saya tahu 4 kali, kadang 6 kali. 2018 8 kali. Tak pernah miss. Mesti bila sampai saya akan duduk depan raudah tu. Bukan saja raudah, tempat mihrab Nabi. Saya teringat seorang apa nama pak saudara saya panggil Pak Teh. Saya kata Pak Teh, dia pertama kali, Pak Teh, ni kita nak masuk raudah ni. Bila sebut raudah tu, dia menangis lah. Kawan lumpuh entah, lumpuh. Kaki lumpuh. Saya kata Pak Teh jangan susah hati, saya akan tolak. Sebab di Makkah, tuan-tuan, di Mekah, Madinah, kalau tuan-tuan tolong orang, Allah akan tolong kita. Di Mekah, tolong orang, Allah tolong kita. Saya bagi tahu Pak Teh ni saya nak tolak ni. Yang tolak ni anak menakan. Saya akan tolak bagi elok kat Pak Teh. Menangis dah. Sebab bukan senang orang lumpuh boleh pergi, tuan-tuan. Untuk umrah yang pertama dia. Jadi bila saya tolak, saya kata Pak Teh jangan buat nampak macam sihat. Pak Teh buat macam tak larat. Pasal apa? Nanti Arab tu dia kesian. Polis Arab tu. Jadi dia pun buat macam teruk lah. Macam teruk sangat lah. Kan? Dia pun buat, kata, macam ni okey, jom saya tolak. Bila tolak, masuk, sampai dekat pintu tu, Babu Salam, tolak, penuh orang ni. Dia orang yang tolak ni special. Ingat, di Mekah, Madinah, tuan-tuan tolong orang, Allah tolong kita. Saya tengok polis jaga. Bila polis, saya kata, ya Syekh, panggil Syekh. Hadha ammi, ini bapak saudara aku. Ana urid an adkhul hadha makan. Saya nak masuk di tempat ni. Dia tengok-tengok kan, bila tolak tu terus fadal, terus dia suruh masuk. Sebab apa? Tolak orang OKU. Jadi bila tolak dia, saya yang ditolak pun boleh masuk sekali. Bila tolak masuk depan mihrab Nabi. Bukan senang, tuan-tuan. Depan mihrab Nabi. Saya kata Pak Teh boleh berdiri tak? Tak boleh, lumpuh dia. Pak Teh duduk. Saya duduk sebelah dia. Dia duduk depan mihrab tu. Specialnya. Saya kata Pak Teh solat. Lepas solat, dia duduk senyap. Saya kata Pak Teh solat lagi. Solat. Pak Teh ketika sujud, Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa wasajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad doa. Doa banyak-banyak. Pak Teh doa. Menangislah Pak Teh. Dia pun masa sujud tu, menangis. Habis menangis, saya kata Pak Teh tahu tak tempat apa yang Pak Teh sujud ni? Raudah. Ha. Memanglah raudah. Pak Teh sujud ni tempat ni apa? Raudah. Ha. Dak, Pak Teh sujud ialah depan ini ialah mihrab Nabi. Pak Teh sujud tadi, Pak Teh sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Menangis dia. Saya kata Pak Teh, saya 18 kali dah tak dapat masuk. Pak Teh tepi bagi aku pula. Ambil peluang pula. Bila saya sujud tu rasa ya Allah, aku tolong dia, aku dapat solat dalam mihrab Nabi SAW. Rasa ya Allah seronoknya. Sebab apa? Sebab bila duduk dalam tu, harap-harap kita dapat syafaat Nabi SAW. Bila duduk dalam tu, saya Allah masa tu ambil peluang selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat banyak-banyak. Allah ni peluang aku. Sebab apa? Selawat dekat Nabi 1, Allah selawat kat kita 10. Man salla alayya mi'atan, siapa selawat dekat Nabi 100 kali, ashran sallallahu biha mi'atan, Allah selawat dekat dia 100. Dalam riwayat lagi, man salla alayya mi'atan, siapa selawat dekat Nabi 100 kali, sallallahu biha alfan, Allah selawat dekat dia 1000 kali. Dalam riwayat yang kata apa? Man salla alayya alfan, siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, haramallah jasaduhu ala nar, Allah haram jasad dia masuk neraka. Dalam riwayat kata apa? Bertemu bahuku dengan bahunya ketika nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bang, Nabi dah tak ada. Bagaimana sayang Nabi? Selawatlah. Kan? Selawat dekat Nabi SAW. Sebab apa? Kita nak dapat syafaat Nabi. Tuan-tuan ingat tak ketika kita bangun di padang mahsyar esok? Bila kita bangun, umat seluruhnya akan cari para Nabi. Daripada bangun sampai kepada Nabi Adam. Pertama Nabi Adam. Sampai tu kata riwayat kata, kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari dia cerita 3000 tahun cari Nabi Adam. 3000 tahun. 3000 tahun tu al-yawmu fil akhirah alfasanah fi dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 3000 tahun akhirat macam mana, tuan-tuan? Nak sampai Nabi Adam. Bila sampai, ya Nabi Allah, khalaqahu min yadahu, isfa' lana bi badril hisab. Wahai Nabi Adam, kamu dijadikan daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang macam itulah.
Ni kami nak minta ni, beri syafaat kepada kami, mulakan hisab. Minta mula ya, bukan minta masuk syurga, minta mula. Nak minta mula 3000 tahun. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, hampa, aku tak boleh tolong. Dalam ni ada tak nama Adam? Adam ni lagi tak boleh tolong. Ni Nabi Adam ni, nafsi, nafsi. Izhabu ila Nuh. Nabi Adam halau kita pergi kepada Nuh. Dalam perjalanan nak jumpa Nabi Nuh 3000 tahun lagi. Berapa? 6000 tahun. Bang, hidup 63 tahun di dunia. Agak-agak boleh lepas tak azab padang mahsyar ni? Bagaimana dengan azab alam barzah ni? Yang Nabi 63 tahun hidup dunia, 1442 tahun dah alam barzah. Nabi, kita macam mana? Allah, tuan-tuan, tak tahulah. Bang, selawat Nabi supaya dapat syafaat. Sampai Nabi Nuh, ya Nabi Allah, isfa' lana bi badr hisab. Bagi syafaat dekat kami, mula hisab. Minta mula ya. Bukan masuk syurga. Minta mula. Bagi cepat sikit. Apa Nabi Nuh kata? Nafsi, nafsi. Aku, hampa. Nabi Nuh tak boleh tolong. Ada tak sini nama Nuh? Nuh ni lagi tak boleh tolong. Tak boleh. Apa kata Nabi Nuh? Izhabu ila Ibrahim. Kamu pergi dekat Ibrahim. Dalam perjalanan tu 3000 tahun lagi. Berapa dah? 9000 tahun akhirat. Sampai Nabi Nuh, ya Nabi, Ibrahim, ya Nabi Allah, anta Qalilur Rahman. Khalil ni paling dekat. Isfa' lana bi badr hisab. Bagi syafaat kat kami. Mula hisab. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi. Hampa aku ah. Tak boleh tolong tuan-tuan Ibrahim ni. Nabi Ibrahim. Izhabu ila Musa. Bagi Musa pula 3000 tahun. Berapa dah? 12000 tahun akhirat. Bang, bagaimana perjalanan hidup kita dunia untuk menghadapi alam barzah, alam akhirat yang dahsyat ni. Allahu akbar. Umur 50 dah, sunat tak buat lagi. Umur 60 dah, masjid tak datang lagi. Ni yang datang ni semua kaki masjid. Nu yang tak datang. Kita nak buat macam mana? Sebab tu peranannya tuan-tuan bukan saja ustaz-ustaz, tuan-tuan memain peranan untuk menyeru mereka untuk datang rumah Allah. Yang ni ahli syurga dah ni, selalu datang masjid. Nu yang tak datang. Macam mana kita nak buat? Yang tak pernah datang masjid, yang tak tahu imam masjid nama apa, pengurusi masjid lagi tak tahu. Imam masjid pun tak tahu. Yang tak pernah tengok ni tu nampak tu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 darajat. Tuan-tuan baca tak tu? Dia tulis jawi, semayang jamaah lebih utama daripada semayang sendiri. Dengan apa? 27 darajat. Tulis, tapi kita macam mana? Tu nampak tu. 27 kali ganda. Tapi ada yang tak datang. Umur 60 dah. Ada yang umur 70. Allahu akbar. Macam mana nak menghadapi padang mahsyar? Nafsi, nafsi. Nabi Nuh kata, Nabi Musa kata, izhabu ila Isa. 12,000 tahun. 3,000 tahun lagi. Berapa? 15,000 tahun. Sampai Nabi Isa apa? Isfa' lana. Bagi syafaat kat kami semua ni. Mulakan hisab. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi. Aku. Hampa. Izhabu ila Muhammad khatamun nabiyyin. Pergi dekat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Jalan lagi. Sampai dekat Nabi Muhammad. Pada ketika itu Nabi Muhammad sedang sujud. Dalam riwayat kata. Sedang sujud. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, isfa' lana bi badal hisab. Wahai Nabi kekasih Allah, bagi syafaat kepada kami, mulakan hisab. Nabi angkat tangan, angkat kepala. Bila Nabi angkat kepala, tuan-tuan, Nabi tengok umatnya, Nabi sujud. Setengah riwayat kata Nabi sujud itu selama 3,000 tahun. Bila sujud yang lama tu, Allah kata apa? Irfa' ra'saka ya Muhammad was'al tu'tah washfa' tushfa'. Angkat kepala kamu, tanya, aku bagi syafaat. Tengok, bang, kalau hidup selawat pun tidak, agak-agak boleh dapat syafaat tak? Ni nak dapat syafaat di padang mahsyar ni. Tanya Muhammad, apa aku nak bagi? Kalau saya kata apa? Ya Allah, aku lama dah berdakwah, 26 tahun dah duduk berceramah ni. Orang tukar pulau ketam, orang kata macam-macam, orang halang aku, orang bubuh daripada tikam tayar apa dah, orang hentam bumper saya pecah. Lama bagi aku masuk syurga kalau saya. Ataupun saya kata apa? Ya Allah, aku ada kawan aku. Kalau saya, ni kawan aku yang paling dekat ni masuk syurga. Tapi Nabi kata apa? Ummati ya Allah, umat aku ya Allah.
Tengok tu, angkat kepala sebut umat. Kalau kita tak pernah selawat dekat Nabi, agak-agak dapat tak syafaat ni? Tuan-tuan dah lah tutup muka, mata pun tak nampak, lena. Sambil tuan-tuan duduk dengar ni, tuan-tuan mainlah hati tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan tinggal itu. Saya wajib bagi saya, umur saya 52, satu hari mesti 1000 kali. Wajib bagi saya. Kalau pagi 100, campur. Mesti malam, mesti cukup. Kalau tak cukup, aku tak akan tidur. Mesti cukup 1000 kali. Wajib bagi saya. 52 dah tuan-tuan. Bukan muda, 52. Kawan saya 6 orang dah mati. 6 orang dah mati. Yang pertama, darah tinggi. Yang kedua, lumpuh. Yang ketiga, buah pinggang. 3 lagi, kencing manis. Yang 30 orang kena tinggal itu, kena kencing. Tu lagi teruk, tuan-tuan. Meninggal lah tuan-tuan. 52 dah. Takkan tak ada perubahan. Wajib bagi saya. Kalau tuan-tuan boleh dapat 100 pun jadilah. Ni dah dapat syafaat ni. Apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Apa kata Allah? Man kana fi qalbihi misqala sa'ir minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji gandum syair, biji gandum, keluar mereka daripada ni tempat masuk syurga. Yang ada sebesar biji gandum tu semua masuk syurga. Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk dalam Masjid Al-Falah ni, siapa yakin dia ada iman sebesar biji gandum? Bangun, pergi balik, jamin syurga. Tak payah dengar forum dah, jamin dah. Kalau rasa lah. Kalau tak rasa ada sebesar biji gandum, tunggu sampai habis. Boleh no? Lena pun tak apa dah, dapat pahala. Dah lah tutup, saya kita tengok penutup naik atas muka dah. Tak apa, jamin syurga. Jamin syurga. Ni tuan-tuan, bila dah masuk, Nabi patah balik, sujud lagi. 3000 tahun lagi. Allah kata apa? Irfa' ra'saka, angkat kepala. Was'al tu'tah, washfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, aku ni ada isteri, ada anak-anak. Aku tetap setia yang satu, walaupun orang offer kat aku. Samalah dengan dia ni. Takut bininya geng. Ya Allah, bagi bini aku masuk syurga, ya Allah. Anak-anak aku, susah senang mereka bersama. Kadang-kadang susah mereka bersama dengan aku. Kaya pun bersama, susah pun bersama. Bagi anak dan isteriku masuk syurga. Ayah-ayahku masuk syurga. Mak aku masuk syurga. Kalau saya lah. Kalau ustaz pun sama, kita akan pilih keluarga kita. Bagi mereka, ya Allah. Tapi Nabi kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak ada hati ke? Ummati, 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 ya Allah. Umatku, umatku, umatku. Tuan-tuan tak ada hati ke tuan-tuan? Kita kata ada hati selawat kat Nabi pun tak. Ni khatib baca khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia suruh selawat tuan-tuan. Tuan-tuan lena dalam khutbah. Tu pun rasa masuk syurga dah. Ni khatib baca khutbah kan? Dia suruh selawat, betul tak? Kita lena. Macam mana nak dapat syafaat ini? Allahu akbar tuan-tuan. Nabi kata apa tuan-tuan? Ummati, ummati, ummati. Allah kata apa? Man kana fi qalbihi misqala habatin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, keluar mereka masuk syurga. Saya nak tanya dalam ni, siapa ada iman dia sebesar biji sawi? Bangun bang, pergi balik. Jamin syurga dah. Kalau tak rasa ada sebesar biji sawi iman, tunggu forum ni sampai habis. InsyaAllah round kedua, Datuk, kita berhenti. Boleh no? Boleh, alhamdulillah. Ni tuan-tuan, Nabi patah balik. Masuk dah yang ada sebesar biji sawi. Nabi sujud lagi 3000 tahun lagi. Allah kata irfa' ra'saka, angkat kepala, was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya kata apa? Ya Allah, aku 26 tahun berceramah. Aku berceramah di merata, tapi tempat yang paling seronok aku ceramah ialah Masjid Al-Falah, USJ 9. Ya Allah, aku ceramah hari itu pada waktu pagi 3 hari bulan Oktober. Ramai yang hadir. Inilah dia. Ya Allah, bagi semua ni masuk syurga, ya Allah. Kalau saya minta macam tu lah. Semua ni masuk syurga, ya Allah. Kalau saya, mereka bersama dengan aku, walaupun pagi tu mereka nak tidur, walaupun pagi tu mereka ada program, tapi mereka datang juga, ya Allah, mereka ni, ya Allah, bagi masuk syurga, ya. Kalau saya. Tapi Nabi dia tak kata macam tu. Dia kata apa? Ummati, 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 ya Allah. Umat aku, ya Allah, umat aku. Umat aku, ya Allah. Tuan-tuan tengok sayang dekat Nabi.
Kat kita semua, kita Allah tak ada apa perasaan sebut Nabi, tak ada apa. Macam mana nak dapat syafaat ni tuan-tuan? Umur kita 50 lebih dah, ada 60, ada dia 70 dah. Sebut Nabi tak ada perasaan. Bagaimana nak dapat syafaat ini? Allahu Akbar. Sebut orang pergi umrah. Buat apa pergi umrah? Aku nak jumpa Nabi. Alah, aku selawat, aku duduk sini pun jumpa Nabi. Ni tak ada rasa sayang nak jumpa Nabi tu. Nabi duduk tunggu kita. Sedangkan disebutkan, siapa yang menziarah aku ketika aku hidup, seperti mana dia menziarah aku. Siapa yang menziarah aku ketika aku mati, seperti mana dia menziarah aku ketika hidup. Salamnya aku jawab. Itu kata Nabi SAW. Ni, bila sebut macam tu, Nabi patah balik, sujud lagi. Sujud lagi. Allah kata, irfa' ra'saka was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Nabi ulang lagi, ummati, ummati. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala zarratin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar zarah iman. Zarah ni tak nampak, atom. Masuk mereka syurga. Atom tuan-tuan, masuk syurga. Bila dah masuk, tuan Nabi patah balik. Nabi sujud lagi sayang kat kita. Ringkas cerita, Allah kata was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Angkat kepala, tanya aku bagi syafaat. Kalau saya lah, saya akan sebut siapa yang pernah dengar ceramah saya masuk syurga, ya Allah. Tapi Nabi kata apa? Ummati, ummati ya Allah. Allah sebut dalam hadis yang terakhir, man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Kerana apa Nabi? Akhirnya umat daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi akhir zaman, semua yang ada kalimah la ilaha illallah, semua masuk syurga. Kerana apa? Kerana rahmatnya Nabi SAW. Kerana Nabi, umat daripada Nabi Adam sampai akhir zaman, semua masuk syurga kerana Nabi. Bang, takkan tak mau masuk syurga bang? Kakak, tak mau masuk syurga ke? Kalau nak masuk syurga, selawat dekat Nabi banyak-banyak. Kita dah 50 dah. Jangan tinggal. Bangun pagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Malas sangat, Muhammad. Tak ada. Jangan duk bangun Muhammad, tak ada. Paling simple pun Allahumma salli ala Muhammad. Kita dapat syafaat Nabi SAW. Ini peluang kita. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir. Bukan sebelah dah. Banyak di surah sini. Selain daripada itu, jangan lupa tuan-tuan, Nabi SAW dia banyak amalan. Amalan apa? Jangan tinggal, dia kata ulama ni, untuk memelihara, meraihkan anak yatim. Sebab Nabi suka anak yatim. Kan? Anak yatim yang belum balik, kita pegang kepala dia ni. Kita pegang kepala dia. Yang belum balik lah. Allah ampun dosa dia seperti mana rambut atas kepala anak yatim. Yang belum balik. Jangan main pula umur 60. Saya yatim, anak yatim. Yang tu letak kaki. Yang tu tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Ni yang belum balik. Pegang kepala dia. Nabi meraihkan anak yatim. Itu kelebihan dia. Nabi memberi makan orang yang susah. Walaupun ada cerita kan, bila Nabi meninggal, yang ni banyak. Sebab rawi sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar, dia jumpa Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, apa yang Nabi buat, aku tak buat. Apa kata Aisyah? Apa yang Nabi buat, engkau buat. Ya bapakku. Apa yang bapak buat tu Nabi buat. Esok datang lagi. Ada tak apa yang Nabi buat, aku tak buat. Aisyah kata, apa yang bapak buat, itulah Nabi buat. Apa Nabi buat, tu bapak buat. Ada lagi tak datang? Ada, dia kata. Di hujung kampung ini, ada seorang Yahudi. Walaupun ada yang cerita riwayat berbeza. Ada seorang Yahudi. Mata dia buta. Nabi lepas subuh, Nabi pergi kat Yahudi tu, Nabi suap makanan. Yahudi ni mata buta. Yahudi ni selalu hina Nabi. Kutuk Nabi. Cerca Nabi. Kita orang hina, kita sanggup tak? Apa korang ajak Ustazlah Khairi? Kata, ada tak kita nak raih? Oh, tak tahulah, saya belum tentu. Tapi Nabi, lepas solat subuh, Yahudi yang hina ni, dia pergi, dia raih tuan-tuan. Dia ambil makanan, dia suap mulut Yahudi tu. Mata buta, hina Nabi. Kalau saya, dah lah buta, hina pula, balon terus ya. Kalau kita, tu pun rasa macam jamin ahli syurga dah. Allahu Akbar, itu kita. Yang ni bapak tak buat. Sayyidina Abu Bakar lepas subuh pergi cari Yahudi ni. Rupanya Yahudi ni mata buta, tak tahu kata Nabi mati.
Dia hina Nabi, dia kutuk Nabi, dia kata Nabi macam-macam. Saidina Abu Bakar ambil makanan suap mulut Yahudi tu. Yahudi tu ludah makanan yang disuap. Kenapa ya pak cik? Terus Yahudi ni kata, kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku. Yahudi tu tahu. Tak pak cik, saya tak. Lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku, dia seorang yang berhemah dan bersopan santun. Macam mana pula? Aku kenal dia, engkau bukan dia. Kenal tuan-tuan, walaupun orang tak buta. Dia tanya, kenapa, macam mana? Lelaki itu sebelum dia nak suap, dia ambil makanan tu, dia akan basahkan bagi lembut. Kemudian dia ambil makanan tu, dia suap mulut aku. Sebab aku tak ada gigi, aku pun gonyeh, aku telan. Hang suap seketui, aku nak telan pun tak boleh. Kamu bukanlah lelaki itu. Mana lelaki itu? Bang, orang yang sayang kepada Nabi, bila nak sebut Nabi, dia rasa lain. Dia kata apa? Lelaki itu tak ada dah. Dia tak boleh nak sebut Muhammad Rasulullah. Lelaki itu dah tak ada dah. Yahudi tu kata tak ada, pergi mana? Dia nak sebut kata Nabi dah mati, tak boleh sebut. Lelaki tu dah tak ada, dah meninggal. Siapa lelaki tu? Dia nak sebut Muhammad tak boleh. Pakcik lelaki tu, lelaki tu dah meninggal. Siapa dia? Dia tak boleh nak sebut. Pakcik, lelaki itulah selalu menyuap makanan ke mulut pakcik. Ya, aku tahulah. Siapa dia? Pakcik, lelaki itulah yang pakcik benci, pakcik hina dia. Pakcik, lelaki itulah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan tak ada hati ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak ada rasa cinta kepada Nabi? Saidina Abu Bakar menangis nak sebut Muhammad Rasulullah. Apa kata Yahudi itu? Apakah lelaki yang kuhina, ku kutuk? Apakah dia Muhammad? Ya pakcik. Wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad. Aku nak ikut dia. Terus Yahudi itu masuk Islam. Kerana apa? Kerana Nabi SAW. Bang, kita buat program ni kakak kerana Nabi. Sayang Nabi, cinta Nabi. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Sebab itulah Allahu Akbar, hebatnya Nabi SAW. Nak cerita banyak cerita tuan-tuan tentang Nabi. Tapi saya terpaksa balik lepas ini. Jadi kita bagilah peluang kepada Dr. Izhar teruskan forum ini dan simpulkan, insya-Allah terus tutup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala buktikan perkara yang disebut oleh sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi. Betapa rahmatnya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tak aku utuskan kamu kepada manusia ini kecuali rahmat kepada sekalian alam. Jangan kata manusia menangis tuan-tuan. Tu tadi Ustaz Allah cerita tentang batang tadi, apa nama tiang kurma tuan-tuan. Tiang kurma menangis kerana ada mimbar baru. Tengah-tengah Nabi berkhutbah, bunyi suara budak menangis. Duk tarik siapa menangis? Rupanya mimbar yang lama. Sebab Nabi sudah tidak pijak akan mimbar tersebut. Tuan-tuan, unta datang mengadu pada Nabi tentang zalimnya orang yang jaga dia. Unta mengadu dengan Nabi, rahmatan lil alamin. Bagaimana kita manusia tuan-tuan? Masa Nabi pergi dakwah kepada Taif, tuan-tuan tengok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masa Nabi pergi dakwah di Taif, 2 kali Nabi pergi. Kali pertama Nabi pergi, Nabi dipukul. Itu sebab bila kami pergi ke Taif tuan-tuan, saya selalu pesan pada para jemaah, tengok dan dengar tuan-tuan. Tengok ini semua ni kawasan-kawasan yang Nabi pernah lalui. Ini kawasan Nabi. Nabi masuk, Nabi dipukul, Zaid bin Harith sampai terkoyak kepala. Ishtadda ra'sah, sampai terkoyak kepalanya. Tuan-tuan, sampai kawasan tempat Nabi tengok kakinya berdarah. Sampai kawasan kita tengok tempat Adas datang bagi makan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Jibril datang jumpa dengan Nabi. Bersama dengan Jibril ada 2 malaikat lain.
Malakani jabalan, dua malaikat, dua jabal, dua bukit. Sebab Taif ni di antara dua bukit, dia lembah. Datang nak hentam orang Taif, tutup orang Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, bagilah hidayah pada kaum aku, dia tak tahu ya Allah. Jangan hancurkan Taif. Tuan-tuan, berkat doa Nabi Muhammad SAW, hari ini tuan-tuan masuk ke Taif. Tidak ada seorang kafir yang berada di dalam Taif. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi Muhammad dah tinggalkan kita banyak perkara. Cuma kita diminta untuk beramal dengannya. Antara amalan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, saya tak nak panjang-panjang sebagai penutup, dan ia diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ad-dunya, innallaha yu'ta dunya liman yuhib wa la yuhib. Allah bagi dunia ini, nikmat dunia ini kepada yang dia suka dan yang dia tak suka. Nikmat dunia ni tuan-tuan, jawatan, kekayaan, everything, semua Allah bagi. Orang Islam dapat, orang bukan Islam dapat. Orang Islam boleh jadi jutawan, orang bukan Islam pun boleh jadi jutawan. Orang Islam boleh ada pangkat, orang bukan Islam boleh ada pangkat. Dunia liman yuhib wa man la yuhib. Dunia yang Allah bagi ni kepada semua. Kau rajin, kau dapat. Kau pandai, kau boleh tadbir. Tak kiralah kamu orang Islam atau orang bukan Islam. Rahmatan lil alamin. Rahmatnya. Tetapi tuan-tuan, hebatnya Nabi SAW, dia sampaikan, dan Syekh Mutawalli Sya'rawi kata apa? Wala yu'tal akhirah illa liman ahabba. Allahu Akbar. Tetapi akhirat hanya orang yang Allah sayang saja. Itu sebab tuan-tuan, kita yang ada ni ramai, saya tahu ramai yang berpangkat, ramai yang berduit, ramai yang mempunyai nikmat yang banyak. Tuan-tuan beruntung, sebab Allah bagi dunia, Allah bagi akhirat. Sebab Allah suka kamu dapat akhir dunia, dan Allah suka, Allah sayang kita sampai Allah bagi akhirat. Dan beruntunglah saya, alhamdulillah tuan-tuan, suka bila tengok orang-orang yang berpangkat datang ke masjid, datang program-program ilmu. Saya pergi ke ke Masjid Mahmudiah dekat Putrajaya, 2 orang Tan Sri turun, tuan-tuan perempuan. Saya datang sini, Datuk Seri pun ada. Semua berpangkat. Tak salah kita mencari pangkat, sebab pangkat itu dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ni untuk orang Islam, dunia untuk akhirat. Pangkat untuk akhirat, jawatan untuk akhirat. Saya ada pangkat dekat universiti, ada pangkat dalam negeri, ada pangkat untuk kebangsaan, ada pangkat di luar negara. Tapi tuan-tuan, saya kena gunakan dia untuk akhirat. Jawatan saya fikir macam mana nak bagi anak-anak muda kita, anak-anak Islam kita ada jawatan, ada duit, ada kerja. Itu tanggungjawab saya. Ketua Jaringan Industri UKM. Selalu saya duk fikir mana nak hantar budak-budak ni biar dia orang boleh bekerja. Terpaksalah nak bagi budak tu masuk ke sini. Terpaksa fikir pelik-pelik, luar kotak tuan-tuan. Bidang saya fatwa. Kita selalu duk cakap, sampai bila ni budak-budak kita ni, ustaz-ustaz kita duk komen tentang drama, betul kan? Ni drama ni apa ni, tak patuh syariah. Ni kenapa filem ni tak patuh syariah? Siapa yang nak mematuhkan mereka itu syariah? Betul ya? Betul. Bank ni tak patuh syariah, bank ni apa ni konvensional, ni takaful tak, ini insurans tak patuh syariah. Siapa yang menjadikan bank-bank ni takaful, apa nama, insurans ni patuh syariah? Kalau bukan orang-orang hebat seperti Datuk Dr. Daud Bakar, seperti Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seperti Profesor Madya, Dr. Aznan, dan ramai lagi. Termasuk Menteri Agama Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, antara yang awal terlibat dengan Bank Negara. Nak bagi semua tu patuh syariah. Ramai lagi. Profesor Datuk UKM, saya tak ingat, tapi nama dia tu hebat.
Tuan-tuan nak bagi tahu, kalau tak ada dia orang ni takkan berjaya. Jadi saya fikir, kenapa drama-drama, filem-filem ni kita tak masukkan pelajar-pelajar kita? Saya lantik, kami masuk dalam mesyuarat fakulti pengajian Islam, kita lantik Datuk Roshamno dengan Datuk Yusuf Haslam. Jadi kita punya, orang kata apa, macam penasihat fakulti penyiaran Islam. So bila dia orang nak buat filem, bila dia orang nak buat drama, dia orang akan ambil pelajar-pelajar kita. 9 orang, 10 orang, dia orang tapis. Dia orang tengok skrip yang patuh syariah, skrip yang ikut hadis sahih, skrip yang baca doa betul. Seperti mana berlaku pada munafik 1 dan munafik 2. Untung sampai 40 juta. Datuk Yusuf Aslam tu. Jadi tuan-tuan, saya kata sampai bila anak murid kita pakat keluar-keluar jadi imam kat masjid, kat surau? Cukup. Itu boleh kita bagikan, tapi pada masa yang sama core dia menjadi penasihat, menjadi pegawai syariah filem-filem ataupun industri-industri perfilman. Itu penting. Oleh sebab itu kita kena keluar. Itu tanggungjawab saya. Sebab inilah yang akan saya jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Izhar, you talk banyak sangat, you banyak cakap. Apa yang you buat? Sekurang-kurangnya saya akan tunjuk sikit, ya Allah, ini yang aku dapat bawa, ya Allah. Sebab dunia mazra'atul akhirah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan ada, apa yang tuan-tuan miliki pada hari ini, gunakanlah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh kita jatuh fakir. Nabi tak suruh kita miskin. Kalau kita miskin, macam mana kita nak buat masjid yang secantik ini? Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak infak? Kalau kita tak ada duit tu, macam mana boleh ada tersegam indah Masjid Nabawi dan Masjid Haram? Dua haramain tu tuan-tuan. Kalau kita tak ada duit, siapa nak bagi gaji kepada Imam As-Sudais yang pastinya gaji lebih daripada 50,000? Tuan-tuan, duit orang Islam. Bila orang Islam kuat ekonomi, bila orang Islam hebat, insya-Allah banyak perkara yang boleh menjadikan contoh kepada orang bukan Islam. Dan di sinilah dakwah. Dakwah dengan hal. Dia tengok orang Islam berjaya, orang bukan Islam akan hormat. Oh, ini betul-betul berintegriti. Oh, ini betul-betul berjaya. Maksudnya tuan-tuan, kita kena jadi seperti mana yang Nabi suruh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, semoga kita semua berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan saya doakan semoga kita semua masuk dalam syurga insya-Allah, dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dibacakan tadi oleh Ustaz Abdullah Khairi berkaitan hadis yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis itu merupakan hampir lebih kurang dekat 2 muka surat. Saya ingat masa kami belajar dan kami diwajibkan hafal hadis ni tuan-tuan. Bukan hadis ni saja, Riyadhus Salihin tu kami wajib hafal. Bayangkan yang ngajar kami itu adalah Syekh Abdul Qadir Arnaud. Syekh Abdul Qadir Arnaud sakit, maka kita akan pergi belajar pula dengan Syekh Nuruddin Atar, baru saja meninggal dunia, seorang ulama hadis terkenal di Syam. Tuan-tuan, hadis tu panjang. Saya ingat masa Syekh Abdul Qadir mengajar, baca hadis tu sampai kepada Nuh, Syekh Abdul Qadir menangis. Sampai kepada Nabi itu, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Setiap Nabi itu cerita tu panjang sampai. Setiap kali sampai, Syekh akan menangis. Bila Syekh menangis tuan-tuan, semua kelas menangis. Menangis tuan-tuan. Sebab tengok betapa sayangnya Nabi dekat kita. Betapa hebatnya rahmat Nabi, betapa hebatnya syafaat Nabi. Jadi oleh sebab itu, dengan kita pada pagi ini, semoga kita makin menyayangi Nabi. Bila sayang Nabi, kita buat apa yang Nabi suruh. Kita pakat-pakat saling ingat memperingati. Saya tahu kita banyak tanggungjawab, kadang-kadang kita alpa. Saya alpa. Tuan-tuan juga, perempuan juga, manusia akan alpa. Ustazlah Khairi kadang-kadang alpa. Kadang-kadang dulu, sebab masa mula-mula kami forum, mulut dia terlepas selalu tuan-tuan. Mulut terlepas, mesti tepuk mulut. Oh, aku silap. Tapi sekarang ni mana tepuk mulut lagi dah. Dia sudah bertaubat ke jalan Allah. Jadi tak ada dah sekarang tuan-tuan. Kita hidup ni kena ingat memperingati. Saya ingat cakap kat dia, Syekh, kita tak boleh nak kata ke orang. Takut terlepas nanti kita nak patah balik, nak minta maaf payah. Dia pun selalu nasihat saya, Syekh, hantar kalau ceramah jangan nombor 1, nombor 2. Dia kutuk saya tuan-tuan. Sebab saya macam tu. Jadi dia mengajar saya banyak juga. Kami saling kongsi ilmu. Saya hormat Ustazlah Khairi sebab dia hebat tuan-tuan. Hebat dalam memainkan perasaan.
Saya pernah bermusafir dengan dia. Bila orang bermusafir, kita boleh kenal dia. Tuan-tuan, jalan dengan dia, duduk dalam bas sama dengan dia, lepas tu pergi makan dengan dia. Tuan-tuan, ni tak kedekut. Bila nak makan, kita sama-sama nak bayar, tuan-tuan. Berebut nak bayar, lah kali orang lain bayar. Tu Allah tu maha sayang, tuan-tuan. Kita berebut nak bayar, orang lain dah bayar lah. Siapa bayar? Ada hamba Allah lain bayar. Kan macam tu kita kan? Ya Allah, tuan-tuan, tu rezeki. Tapi saya belajar dengan dia ni hebat, tuan-tuan. Dia tengah gelak-gelak tu dia boleh menangis, tuan-tuan. Tengah nangis dia boleh gelak. Gila, tuan-tuan. Tu hebatnya, tuan-tuan. Tu nak kata hebat dia pandai psikologi. Saya tak boleh buat macam tu. Kalau saya sedih lah. Kalau saya gelak lah. Tapi dia, itu kekuatan dia. Jadi kami saling kongsi. Kami ada dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang saya silap, dia akan tegur. Bila saya dapat naik pangkat, dia akan tegur. Dia, Ustaz Aslin, ingat pangkat itu adalah amanah Allah, kita pula taubat. Allah, insaf, tuan-tuan. Dia pula ayat dia power kan. Insaf tu, semayan taubat aku bagi tu. Naik pangkat dapat semayan taubat. Tapi tuan-tuan, itu pentingnya sahabat. Sahabat, dia akan gembira apabila kita gembira. Dia akan ingatkan kita apabila kita terlencong. Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia akan bersama dengan Nabi SAW. Bila Nabi perlukan, dia ada. Bila Nabi rasa di pinggiran antara dua pilihan, Nabi akan tanya pada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah, tuan-tuan, carilah sahabat yang baik. Dan saya akan ingat sahabat-sahabat saya, orang-orang yang selalu bersama dengan saya. Saya akan ingat. Semoga kita akan dapat belajar daripada kehebatan seseorang, dan jangan sekali-kali kita mengondem mana-mana orang. Itulah dia, tuan-tuan, kehidupan itu. Dan inilah akhlak Nabi SAW. Nabi tak pernah kutuk orang. Nabi tak pernah menghina orang. Termasuk Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa Abu Sufyan? Ketua tentera Quraisy ketika peperangan Uhud. Dia antara punca kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi menangis. Tetapi tuan-tuan, di akhir hidupnya, Hindun radhiyallahu anha, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang dulunya sangat tegas dengan Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Nabi. Itulah akhlak Nabi. Sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita berubah untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Maafkan saya, tuan-tuan perempuan, kalau ada salah dan silap. Terima kasih Ustaz Lah, ajak saya. Dia selalu ingat saya. Saya pun selalu ingat dia. Dulu tak boleh masuk TV, sekarang boleh masuk TV. Dah lain sikit sekarang ni, tuan. Cara pakai baju pun dah lain. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, kita nak biar kita sama-sama dapat menyebarkan ilmu. Sebenarnya inilah doa. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ni, doa salah seorang daripada kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berbaik sangkalah. Ampunkan saya, maafkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya' wa la taj'alna minal fuqara' wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat, fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, wanfa'na bil Qur'an, washfa'na bil Qur'an, wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an, ya Mannan ya Rahman ya Karim ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.